kita buka kita punya kuliah duha ni dengan umul kita Al-Fatihah. Bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sururana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Alhamdulillah sebanyak-banyak tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang untuk kita semua bertemu lagi, berjumpa lagi dalam kuliah duha kita pada kali ini. So sebelum saya start, saya nak mengalu-alukan kedatangan sahabat-sahabat kita daripada Hidayah Ampang, daripada Seri Perlis 2, daripada Bangsa Murni, daripada Belatik. Alhamdulillah, terima kasih banyak kerana memberi masa dan peluang untuk kita mengisi kita punya hari kita, hari duha kita, waktu duha kita kan, dengan kuliah duha kita pada hari ini. So untuk makluman, sepanjang kita punya kuliah duha ni, kalau macam contoh kalau ada apa-apa soalan, kita boleh either way, kita boleh nak bertanya, angkat tangan, pakai simbol angkat tangan tu, ataupun boleh tulis terus ke chat kita, insyaAllah. Untuk kalau ada apa-apa soalan, kita tanya je, angkat tangan dan kita boleh tulis kat chat. So setakat tu yang tu kita punya rule untuk kita punya kuliah duha online, insyaAllah. So seterusnya saya akan memperkenalkan kita punya penceramah kita pada hari ini. Nama penceramah kita pada hari ini iaitu, saya panggil dia Pakcik Zahar lah, tapi nama penuhnya bukan Pakcik, nama penuh merupakan Zaharuddin bin Osman. Okay, umur 58 tahun. Okay, dia anak ada 9 orang. Interesting fact-nya anak sulung dia Tabit. Tabit bin Zaharuddin merupakan saya punya coursemate dulu. Dulu belajar kat UTM architecture. Memang kawan baik lah. So Pakcik Zahar sekarang ni menetap di Bukit Antarabangsa. Okay, beliau merupakan pemegang degree dalam bidang accountancy. Belajar di London dulu, dan sekarang ni tengah mengambil PhD di UUM ya. Zahar kan? Ya, insya-Allah. Dalam bidang leadership development lah. Okay, so sekarang ni dia merupakan founding member untuk Ideal. Kita tengok background belakang dia kan. Ideal, dia training berkenaan tentang leadership kan, insyaAllah. Dan untuk NGO juga, beliau merupakan penasihat Kelab Warga Peduli Kuala Lumpur. Okay, Kelab Warga Peduli Kuala Lumpur. Dan beliau juga merupakan member of humanitarian trip to Gaza last time under Ashraf Sharif. Okay, dulu Ashraf Sharif lah, sekarang ni kita panggil My Care. So itu je kot pengenalan untuk kita punya penceramah hari ini. Kalau Pakcik Zahar ada apa-apa nak tambah ke nanti, kita taruh lebih sikit ke apa nanti. So insyaAllah tanpa berlengah masa, okay, tajuk kita pada hari ini, tak cerita pasal tajuk pun. Tajuk kita pada hari ini, kita punya kuliah duha ni dah masuk ke siri keempat. Alhamdulillah. Untuk kuliah duha untuk siri keempat, tajuk kita pada hari ini adalah tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong dalam kebaikan. Kita sebelum maklum kita nak buat baik dalam dari segi tolong menolong, tapi macam mana kita nak relatekan, macam mana kita nak relatekan dalam kehidupan seharian kita. So tajuk ni insyaAllah Pakcik Zahar akan kupas, dan insyaAllah tanpa melengah masa, saya mempersilakan, saya mengeluhkan Pakcik Zahar untuk terus memberikan kuliah tentang tajuk ini, insyaAllah. Tafadhal, Pakcik. Terima kasih Imran, anak Imran, dia satu umur dengan anak saya yang sulung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertamanya, marilah di pagi yang berbahagia ini kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bertemu dalam sesi keempat siri kuliah duha anjuran Ikram Cutiwangsa ya. Semoga kehadiran kita pada pagi ini mendapat segala keberkatan dan terutamanya waktu kuliah duha ni dia dikaitkan dengan duha itu sendiri ya. Yang mana kita tahu duha ni adalah waktu pagi ataupun sebelum tengah hari ya. Ataupun dia juga kalau dalam satu bahasa lagi nampak visibility. Jadi kita tahu banyak kita telah baca pun hadis dan juga satu surah pun telah dikasihkan kepada ad-duha itu. Ia adalah di antara amal-amal yang telah dituntut oleh Rasulullah SAW. Saya kongsi sedikit saya punya skrin insya-Allah dalam pembentangan ini untuk kita rujuk bersama-sama. Wah. Okey, kalau kita tengok dalam kita membicarakan solat duha mana kita tahu adalah satu tuntutan oleh Rasulullah SAW dalam dia mengingatkan, dia kata apa? Kekasihku Muhammad SAW, hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW mengingatkan beliau akan daku supaya melakukan 3 perkara, iaitu berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Orang Melayu kita kata berpuasa putih itulah ya. Melaksanakan solat duha sebanyak 2 rakaat dan melakukan solat witir sebelum tidur. Ini di antara 3 amalan yang Rasulullah SAW memperingatkan Abu Hurairah. Jadi kita kalau boleh jadikanlah amalan solat duha kita ini sebagai satu amalan harian kita. Bila kita nak buat itu, dia setengah jam selepas tasyrik itu, lepas syuruk ataupun dan di antara waktu itu sehinggalah setengah jam sebelum zuhur. Berapa rakaat? Kita tahu minimumnya 2 rakaat dan bolehlah kita buat 8 dengan 4 kali salam. Boleh saja kita lakukan secara berjemaah ataupun secara individu. Jadi ini adalah satu amalan yang elok kita amalkan dalam kehidupan harian kita. Seleloknya lepas kita dah penat, kalau ibu tu dah buat sarapan tu, anak-anak tu dah mandi, dah relax, lakukanlah solat duha. Bukannya susah pun, 2 rakaat, ataupun kalau yang rajin tu bolehlah buat 8 rakaat dengan 4 kali salam. Doa dia ada yang disebutkan di sini kalau kita tengok Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan selesai solat sunat duha baginda mengucapkan, ya Allah ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Dan ada juga yang menyebut tentang doa ini yang pernah dinyanyikan oleh UNIC. Tak apalah kita skip lah ni jadi itu peringatan awal saya lah sama-sama sebelum kita mulakan topik kita pada pagi ini jadi topik yang dipilih adalah bertolong menolong. Kalau bahasa Arab dia adalah ta'awun. Jadi kita akan cuba mendekati apa bila kita nak buat tolong menolong ni dalam perspektif Islam kita. Apa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah SAW bila kita nak bertaawun itu, Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan kita untuk bertaawun? Dan kalau kita nak buat kebaikan, taawun itu pada siapa? Hanya orang Islam? Perempuan saja, lelaki saja, ataupun siapa? Kanak-kanak ataupun siapa Dan juga kita melihat dalam masa yang diberikan ini bagaimana untuk kita memupuk sifat ta'awun itu dalam diri kita dan juga masyarakat. Misalnya kita nak memperkembangkan sifat ta'awun itu dalam masyarakat dan apakah kesannya kalau sifat ta'awun ini
satu yang merata, yang berterusan, yang hidup dalam masyarakat kita. Jadi ini mungkin di antara perkara yang akan saya sentuh dalam masa yang diberikan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak melihat makna, bila kita topik kita tolong menolong. Jadi kita kena perlu mendapat satu kefahaman apa makna dalam agama kita, dalam Islam, ta'awun itu ataupun tolong menolong itu. Agar bila kita nak buat usaha tolong menolong itu, dia apa yang dikehendaki oleh agama kita. Jadi dalam konteks ini, kat mana kita nak cari makna ta'awun ini? Siapa yang boleh memberikan definisi ini? Dan manakah rujukan kita kepada ta'awun itu? Saya teringat, ini saya ambil satu analogi lah. Masa saya kerja seorang-seorang dekat mana tu. Ini buku resipi ni. Tak ada kena-mengena dengan ta'awun ni, tapi saya nak bawa topik rujukan kita. Masa saya kerja ke Oman seorang-seorang tu, isteri tak ikut, anak tak ikut, duduk seorang-seorang ni tahulah, boring kan. Jadi di antara perkara yang saya jadikan hobi saya, masak setiap hari. Jadi kat sana Oman tu dia makan kering, daging dia kering, nasi dia kering. Jadi kita orang Melayu ni dah biasa makan berkuah lah ya. Jadi saya bawa lah buku ni. Ini bukan nak relate, nak promote buku ni, tapi buku ni lah menjadi rujukan saya di Oman setiap hari dalam saya nak memasak. Jadi bila saya nak masak tu, saya rujuk betul-betul buku tu. Kalau 500 gram lah saya letak. Kalau dah 10 minit masak, 10 minit lah masak. Dan kalau potong tu 2 inci lah saya potong. Kenapa saya berbuat begitu? Agak-agaknya kenapa? Kerana saya yakin penulis buku ni, Chef Hani Liza ni, dialah yang mencipta menu tu. Dia tahu apa yang terbaik cara melaksanakan menu itu. Jadi ini yang saya nak buat relatekan ni. Kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Allah Subhanahu Wa Taala telah meninggalkan kepada kita 2 perkara untuk menjadi rujukan kita dalam hidupan kita, kalau kita tahu Al-Quran itu, kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fi Hudal lil Muttaqin. Aku turunkan Al-Quran itu sebagai hidayah, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi dalam kita nak melalui kehidupan kita ini, macam mana saya nak masak, saya nak pastikan saya menikmati masakan yang saya masak itu, saya ikut setiap langkah yang ditunjukkan oleh Chef Hani Liza. Begitu jugalah kita sebagai seorang yang beriman, yang mempercayai hari akhirat, yang mengambil Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Kita perlu merujuk kepada apa yang patutnya kita lakukan, kerana yang lebih penting untuk kita menikmati kehidupan kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kita, dia tentukan kepada kita, dialah yang tahu apa yang baik dan buruk untuk kita. Jadi dia menentukan bagaimana kita untuk melalui kehidupan itu, agar kehidupan kita ini mendapat keberkatan, mendapat ketenangan dan penuh dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena rujuk kepada Al-Quran itu. Apa Al-Quran kata tentang ta'awun ini? Ini rujukan kita, ya. Mari kita tengok apa Al-Quran kata. Surah apa ni? Dalam ayat ini kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa?
dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah kamu bertolong-tolongan dalam membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam membuat dosa. Ya. Dan bertakwalah supaya kamu dielakkan daripada azab yang berat. Jadi kalau kita tengok daripada ayat itu, ada 3 perkara Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya. Surah Al-Maidah ayat 2 itu, pertamanya ta'awun itu. Dari situ ada satu makna ta'awun itu diberikan definisi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bila kita kata ta'awun tadi, tolong menolong. Al-bir, bir ini kebaikan, dan akhir sekali takwa. Jadi 3 perkara ini dalam kita nak memahami ta'awun itu perlu kita fahami dengan baik, ya. Cuba kita tengok apa kata-kata ulama bila dia mengatakan ta'awun itu, ya. Kita ambil Hamka. Siapa biasa rujuk Hamka ni, seorang ulama di mana, di Indonesia, apa nama tafsir dia tu, saya lupa nama dia, yang penulisan dia tu, dia kata apa ta'awun itu, hidup bertolong-tolongan dalam membina al-birru. Jadi bila kita bertolong-tolongan itu, ia adalah pembinaan al-birru. Bila kata al-birru itu, segala ragam maksud yang baik dan berfaedah. Jadi kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala kata ta'awun itu, hidup bertolong-tolongan itu dalam apa? Al-birru, iaitu segala ragam maksud yang baik dan berfaedah. Apa saja tindakan kita. Nanti saya tunjukkan satu hadis, Rasulullah SAW kata senyum itu pun adalah satu kebaikan. Bukan setakat kita pergi tolong orang miskin, bagi makan dan sebagainya, tetapi apa saja yang kita lakukan, segala ragam adalah dasar, dan dasar dia kena jelas adalah menegakkan takwa. Kita kadang buat baik kerana nak dapat something pada orang lain. Ada juga kan, kita buat baik kerana supaya orang mengangkat kita. Itu tidak. Asas dia kepada takwa. Satu lagi satu ulama dia kata lawan ta'awun ni apa? Segala lawan dari sikap egoisme ni tahu rasa besar diri, rasa bangga, sikap pertengkaran, perpecahan, saling tuduh-menuduh, memutuskan persaudaraan dan fetisme aliran ataupun pemikiran aliran yang fanatik. Sayalah yang betul, kumpulan sayalah yang betul, semua orang salah. Itu aliran pemikiran fanatik. Jadi kalau kita tengok di sini pula, Syaltut mengambil pendekatan, dia terang apa yang bukan ta'awun. Jadi kalau ego kita tu, itu bukan ta'awun lah tu. Kalau kita dah bergaduh dengan jiran kita, itu bukan ta'awun lah tu. Kita menggalakkan perpecahan dalam masyarakat, mengajak berpuak-puak dalam masyarakat, itu bukan ta'awun itu. Kita tuduh orang ni salah, kita tuduh orang ni buat jahat, kita lah yang betul, juga bukan ta'awun, dan saling memutuskan persaudaraan dan mewujudkan satu pemikiran yang fanatik, itu bukan ta'awun. Jadi kita dah nampak dua tu. Satunya apa yang ta'awun? Yang ta'awun itu albir, apa saja yang albir dan kerana takwa, dan kita juga telah melihat apa pula yang bukan ta'awun. Dia menjelaskan Allah bermaksud menekatkan kaum mukminin dari kongkongan hawa nafsu. Jadi dia menjelaskan ta'awun itu lawan dia, terhindar dari, dan tadilah yang kita sebut, jadi umat yang tidak mengenal pertengkaran, perpecahan, saling menuduh, saling memutuskan persaudaraan. Jadi dalam dia mentafsirkan atas itu, dalam dia mentafsirkan ta'awun itu makna bawah itu. Jadi tuan-tuan dan puan, cuba kita dekati indahnya Islam itu, dalam dia mengajak umat dia, dalam Allah Subhanahu Wa Taala mengajak hamba dia melalui kehidupan itu. Dah cantik dah tu. Kalau kita katalah
keadaan kehidupan kita hari ini dalam masyarakat, tidak ada ego, tak ada kejahatan curi-mencuri, tidak ada kerosakan, ya. Tidak ada perpecahan, saling menuduh. Alangkah indahnya kehidupan yang kita lalui sekira ta'awun yang ditafsirkan ataupun diberikan makna yang sebenarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu, dia akan memberikan satu kehidupan yang saya rasa hari ini susah kita nak cari lah. Mungkin orang tua kita dulu, nenek-nenek kita melaluinya, tapi hari ini kita berada dalam keadaan ta'awun itu adalah lebih kepada jauh yang seperti yang diterangkan oleh Syartud itu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini lagi satu, ya. Bila kita kata takwa dan albir tadi itu, pasal saya kata tadi tahun ada takwa dan albir, dia amat erat, jadi kalau telah diterangkan dengan lebih lanjut, kebaikan dalam hal inilah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragam yang dipaparkan oleh syariat. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimullah, bila dia kata al-birru itu adalah satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba. Dan kalau kita tengok ayat tadi itu ada sebut mengajak kita janganlah bertolong-tolong dalam al-ismu. Jadi maksudnya adalah segala bentuk kejelikan dan aib yang menjadi sebab seorang hamba sangat dicela apabila melakukan. Jadi kita faham bila kita kata ta'awun adalah dalam bidang albir, dan albir itu mestilah berlandaskan kepada takwa, bukan kerana kita buat kita nak tunjuk ego kita, kita nak buat supaya orang lebih menyokong kita dan menolak kumpulan yang lain, itu dia dah jadi bukan lagi ta'awun yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini simple ya hadis ini. Kalau kita hayatinya, bila masuk bir itu kebaikan, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, dia kata, janganlah kita meremehkan kebaikan. Tengok walaupun hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Tengok bagaimana Rasulullah mengajar umat dia. Rasulullah tak kata kebaikan tu you kena bagi harta you banyak-banyak, tak. Rasulullah tak tekankan yang itu. Tapi Rasulullah tekankan, dia kata berbicara dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum adalah sebahagian daripada kebajikan. Cantiknya Rasulullah bermadah dengan ummah dia, menerangkan bahawa kebaikan ini, ya Allah, mudahnya, bukan susah nak buat, cuma yang pentingnya kita amalkan. Bayangkanlah kalau inilah menjadi pegangan hidup masyarakat kita, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, alangkah indahnya kehidupan kita bersama dalam masyarakat itu, ya. Okey, persoalan dia sekarang pula, ya. Kenapa nak berta'awun ini? Kenapa kita nak buat ta'awun ini? Ini tadi kita dah jawab apa ta'awun. Ta'awun tu ada 3 rangkai, ta'awun, bir dan taqwa. Now, the next persoalan yang kita tanya diri kita pula, kenapa perlu kita buat ta'awun ini? Why bothers? Kenapa tidak kita hidup sendirian-sendirian, tak payah tolong orang dan sebagainya? Ini jawapan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Apa yang boleh kita faham daripada ayat Asy-Syam, tak silap saya 989 ni, bagaimana kita nak relatekan kepada ta'awun itu? Kalau kita tengok ayat yang sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih
bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Tadi kalau kita tengok tadi penggunaannya al-ismu dan al-bir. Dalam konteks ini digunakan membersihkan diri. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok daripada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala itu telah mengilhamkan untuk mengenal jalan yang membawa kepada kejahatan, al-ismu, dan ketakwa itu al-bir ataupun takwa itu. Jadi maksudnya di sini, dalam jiwa kita ni telah tertanam, diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dua perkara, kejahatan dan takwa. Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan orang yang memilih dirinya, membersihkan diri dia, sentiasa membersihkan diri dia dalam satu yang berterusan adalah orang yang percaya. Jadi maksudnya dalam jiwa kita ni, kita telah ditunjukkan dua cara dan kecenderungan kita kepada kebaikan itu dan menambah-nambah kebaikan dengan iman dan amal kebajikan itu, ianya akan menyempurnakan kehidupan kita, menyempurnakan diri kita sebagai seorang insan, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kerana inilah salah satu yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ciri-ciri kejayaan itu. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih. Jadi maksudnya di sini, siapa tak nak berjaya dalam hidup? Tambah-tambah lagi, kejayaan itu didefinisikan oleh orang yang menjadikan kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita tu, dia dah bagi kepada kita. Bagaimana hamba-hambanya untuk berjaya itu. Dan ayat surah Asy-Syam yang telah kita dengar tadi itu memberikan keterangan kepada kita, kepada kejayaan itu. Jadi kita dalam hidup kita ni, kita tahu kita menuju akhirat. Ukuran kejayaan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah sejauh mana kita mengikut panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak-banyak panduan yang lain ialah apa yang dimaksudkan mereka yang berjaya itu ialah mereka yang sentiasa membersih dan bertambah-tambah bersih. Ini ayat ni dia re-emphasize. Orang yang dalam bersih, dia tambah-tambah lagi bersih dia dengan iman dan amal kebajikan yang kita sebut tadi itu, ta'awun ala birri tadi itu, ya. Okey, jadi itu satu. Keduanya adalah dalam kita mencari kehidupan sosial kita. Kita sebagai seorang makhluk sosial. Makhluk sosial ni bermaksud dia kita hidup dalam kelompok, kita tak boleh hidup seorang, dia kata, ya. Sejak dilahirkan sehingga akhir hayat, memberi dan menerima pertolongan merupakan dua amalan yang biasa bagi seorang manusia yang normal. Dan itu adalah satu makna kehidupan kita, ya. Jadi semasa bayi lagi, seorang memerlukan pertolongan daripada orang sekelilingnya, dan jadi manusia dan persekitarnya itu adalah dua elemen yang tidak boleh dipisahkan dalam memastikan kesempurnaan. Jadi tolong menolong merupakan fitrah semula jadi yang ada dalam diri setiap manusia. Budaya, ini bukan pertubuhan ikram, ayat yang digunakan ni ikram. Ikram ni adalah ikatan atau budaya saling tolong menolong juga merupakan amalan yang mulia yang boleh mewujudkan keharmonian dalam sesebuah masyarakat. Maksudnya penulisan ini menyatakan fitrah kita. Bayi baru lahir itu dia secara tabi'i dia menangis. Kalau bayi first thing dia bersuara, menangislah. Kenapa dia menangis? Dia nak tolong ibu dia lapar, dia nak makan. Jadi itu merupakan satu fitrah, satu tabi'i, satu jiwa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala manusia ini memerlukan di antara satu sama lain. Jadi apakah yang lebih terbaik dalam kita mewujudkan suasana memerlukan itu dalam konteks yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu.
Jadi dengan kita menolong tu dan ditolong itu, sebenarnya kita memenuhi kehidupan, keperluan fitrah kita sebagai seorang manusia yang hidup dalam kehidupan sosial kita, ya. Jadi lagi satu, ini adalah dorongan ayat ini, fastabiqul khairat. Ini kita selalu dengarlah, berlumba-lumba. Lagi satu saranan, satu dorongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan, kerana di mana saja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua, ya. Jadi di surah Al-Baqarah ayat 148 menerangkan kepada kita kesaan, motivasi, dorongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berlumba-lumba lah. Kita kena berlumba-lumba mengerjakan kebaikan. Ini kalau kita boleh juga kita ambil contoh, lebah itu. Lebah ini adalah salah satu ayat Quran, satu ayat, satu surah yang surah 16 itu, surah An-Nahl, didedikasikan untuk haiwan kecil ini. Jadi dia adalah satu inspirasi kita juga. Apa yang kita tengok berkaitan dengan tahun bir itu, kalau kita tengok lebah ini satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, dia adalah manusia yang paling baik, adalah yang paling banyak, ini di satu hadis, manusia yang paling baik adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia lain. Kalau kita tengok lebah ini, dia keluarkan apa? Dia keluarkan madu, kan? Dan madu ni adalah satu kebaikan, manfaat. Kalau kita tahu Rasulullah SAW banyak hadis menyebabkan dia mengubati sakit, membina kesihatan kita. Jadi kalau kita tengok lebah ni mewujudkan satu dalam dia melahirkan madu itu, dia bertahun. Kalau kita kaji bagaimana lebah ini hidup dia, tolong menolong itu dalam menghasilkan madu itu, dan yang kalau kita tengok madu yang dihasilkan itu adalah produktif. Dia adalah yang membawa kebaikan dan kesihatan dan manfaat kepada makhluk yang lain, terutamanya manusia. Jadi kalau kita tengok di sini, kehidupan kita itu akan rasa tenang, akan lebih memenuhi fitrah kita yang telah disebutkan itu, dan kita berlumba-lumba itu, kerana dengannya itu kita dapat memberikan manfaat dan memenuhi apa yang disebut oleh hadis Rasulullah SAW yang bermaksud manusia paling baik adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia lain. Okey, soalan dia sekarang ni, kita dah tengok tadi apa itu ta'awun, apa asas ta'awun, kenapa perlu ta'awun, dan kita lihat pula pada siapa perlu kita lakukan ta'awun ini. Kita boleh pilih ataupun macam mana, manusia saja ke ataupun segala makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita selalu dengar ayat ni, dan hari ini banyak kita dengar. Ayat ini menerangkan dengan jelas siapa yang boleh kita berta'awun itu, ataupun tolong menolong, ataupun melakukan kebaikan itu. Dia adalah bila kita kata rahmatan ini, berasal dari bahasa Arab yang bermaksud kasihan belas Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya, atau kebaikan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya. Jadi alamin pula, rahmatan lil alamin itu alam semesta yang mencakupi bumi beserta segala isi. Jadi bila kita kata rahmatan lil alamin itu, maksudnya kita
bukan kita membawa kebaikan itu kepada seluruh alam. Kerana lil alamin itu alam semesta, dan kita memberikan kedamaian dan kasih sayang dalam erti kata kebaikan itu, dalam erti kata albir yang kita telah sebut tadi itu, bukan saja terhadap manusia maupun alam. Jadi bila manusia tu, kalau alam tu telah termasuk, bila kita kata alam ni, pokok, itu kebaikan yang kita boleh buat, binatang, kucing kita, manusia tak kira warna, tidak kira kaum, itu adalah cakupan ataupun dimensi bila kita mengatakan kebaikan itu boleh kita lakukan kepada mereka-mereka ini. Jadi maksudnya kehidupan manusia dalam hal ini, umat Islam, kita sebagai umat Islam tidak sempurna sebelum kita menjadi rahmatan lil alamin. Jadi Muslim yang menjadi rahmatan lil alamin, sebenarnya bila kita kata kita adalah pendukung rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tadi itu, surah Al-Anbiya 107 itu, maksudnya selagi kita tidak membawa rahmatan lil alamin itu, selagi kita tidak membawa kemanfaatan bagi lingkungan di sekitar kita, kita belum boleh lagi mengikuti qudwah Rasulullah SAW yang disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu. Jadi kita kalau nak mengikuti jejak Rasulullah SAW, kita melakukan ta'awun dalam albir, dan albir kita itu merangkumi ke semua alam, termasuklah manusia, tak kira bangsa, kaum dan sebagainya. Alam itu termasuklah binatang dan tumbuhan-tumbuhan itu. Jadi sebagai, bila kita kata siapa yang boleh kita bagi albir itu, kebaikan itu, rahmat itu, jadi maksudnya manfaat bagi sesama manusia serta alam dan lingkungannya. Okey, ini di antara saya tinggal lagi 5 minit. Cara memupuk sifat ta'awun ini, bila kita beribadah, kita tahu ibadah yang terbaik adalah yang ihsan. Macam mana kita nak, bila kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita akan mewujudkan satu tautan, ibadah kita tu sempurna, khusyuk, doa kita tu memang kita doa sungguh-sungguh. Kalau kita baca Al-Quran itu, kita baca dengan niat untuk mengamalkan itu dengan sedikit sebanyaknya membina fitrah kita. Fitrah kita sebagai seorang insan, dan dengan pembinaan fitrah ini kita rasa seronok kerana kita dah dengar awal-awal tadi tu adalah fitrah tolong-menolong, albir itu, memberi kebaikan itu adalah fitrah kita. Jadi maksudnya di sini, pertama-tamanya kita sempurnakan ibadah kita. Bila kita semayang tu, ialah kita manusia banyak kelemahan kita, kadang-kadang kita tak khusyuk, tetapi ingat kita ada amalan-amalan sunat kita semayang sebelum sebelum dan selepas solat kita tu, kita amalkan solat tahajud kita, dan banyak lagi solat-solat supaya menyempurnakan solat kita yang mungkin kita ada sedikit kecacatan dari segi kita punya kekhusyukan itu. Jadi the more ataupun lebih ihsan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih mudah kita membina sifat ta'awun itu. Kerana kenapa? Kita telah menyerlahkan fitrah kita. Dengan ibadah kita yang sempurna, fitrah kita mula wujud dalam diri kita. Bila wujud fitrah itu, bila kita melakukan satu atas dasar fitrah kita, kita tak pernah rasa berat pun nak buat. Kita rasa seronok. Kita rasa kita berlumba-lumba, fastabiqul khairat itu tadi tu. Bila amal kita ihsan. Okey, kasih sayang kepada makhluk-makhluk je, walau baik manusia maupun
beriman, berhijrah. Berhijrah ni maksudnya bila kita sentiasa mencari jalan. Hijrah ni bukannya termaksudnya apa, hijrah dari segi amal kita pun satu, kita buat dosa, kita hijrah, kita lara, kita berhijrah kepada yang lebih baik, kita sentiasa berdoa, mengikuti Al-Quran, bila baca Al-Quran itu, kita baca dengan penuh ketenangan, dan itu akan sekali lagi memunculkan ketenangan dalam jiwa kita, dalam kita beramal, dalam kita berlomba untuk membuat kebaikan itu. Dan yang juga penting, bila kita buat amal kita, bila kita buat albir itu, bila kita ta'awun dalam albir itu, kita perlu lakukan dengan penuh keikhlasan. Kita kena sungguh-sungguh buat kerana untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah, insya-Allah kalau kita bermula dengan diri kita, anak-anak kita pun mula mengikut, keluarga kita mengikut, jiran kita mengikut. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan kita bila kita wujudnya ta'awun dalam masyarakat ini akan lebih bermakna kehidupan kita. Okey, saya mungkin ada lagi perkara, tapi saya rasa saya akhiri pembentangan saya ini, walaupun video ini berlaku di negara barat, tapi bolehlah kita ambil pengajaran dari video ini bagaimana kelompok budak-budak mewujudkan sifat ta'awun dalam bir itu, dan dalam konteks mereka tidak menunjuk amal mereka itu. Jadi saya akhiri dengan video ini, sila tengok dan cuba kita amati dengan baik. Kisah dia ni tak ada makanan dia, dia datang sekolah. Dia minum air je. Dia angkat berat. Tadi kosong. Tiba-tiba penuh makanan dia. Okey. Sedikit peringatan untuk kita, kalau kita tengok macam mana suasana tu tadi boleh mewujudkan ta'awun itu. Akhir sekali kita dah sebut tadi ta'awun dalam komuniti, ini perlu, ini saya tengok, saya bersama dengan beberapa komuniti di Titiwangsa ni, memang sifat ta'awun itu amat tinggi, saya sebut nama lah. Manapun persatuan-persatuan yang kita wujudkan itu memang mengajak suasana ta'awun. Jadi kita dalam persatuan-persatuan yang kita ada di Seripeli, di Hiliran Nampang, di Jelatik dan sebagainya itu, gunakanlah ini untuk mewujudkan suasana ta'awun itu. Kena ingat juga tuan-tuan dan puan-puan, dalam ta'awun ini ada dua, bir dan al-ithim. Wujudkanlah dalam segala kehikmahan kita untuk mencegah kemungkaran yang berlaku di komuniti kita. Ini gotong royong ni satu benda yang mula pudar, tapi saya tengok di Titiwangsa ni memang Masya Allah, semangat gotong royong ni. Bila kita kadang-kadang buat program, ada ya tangan-tangan yang menghulur, adalah yang datang turun. Jadi ini dah antara perkara yang boleh kita bina dalam membina ta'awun dalam komuniti kita. Kerana kalau kita dah tengok dari awal tadi, bila ta'awun ni wujudnya, dia macam mana indahnya kehidupan kita itu. Jadi gunakanlah persatuan-persatuan yang kita ada agar, ini ada satu kisah saya quote di sini dalam satu quotation oleh orang yang bijaksana. Tak kala aku singgah berteduh di satu tempat untuk berehat,
aku terlihat seekor burung yang buta dan lumpuh. Jadi maksudnya ini nak tunjukkan ni tuan-tuan dan puan-puan, binatang itu boleh mewujudkan ta'awun itu. Dahlah buta, lumpuh, macam mana nak cari makanan? Lepas tu dia bertanya, orang bijaksana ni, dia kata, aku berasa hairan bagaimana burung itu boleh hidup sedangkan ia tidak boleh bergerak dan melihat. Dia kalau kita tengok movie ni, contoh burung ni lah. Ada yang tak seekor daripadanya tidak boleh bergerak. Setelah aku berada di situ beberapa tiba-tiba datanglah seekor burung lain membawa makanan kepadanya beberapa kali dalam sehari. Masya Allah. Inilah keindahan. Binatang pun faham apa itu nikmat ta'awun itu, bertolong menolong. Apatah lagi manusia yang diberikan kelebihan sifat-sifat fitrah kita, akal kita, sekiranya diwujudkan dalam komuniti kita ta'awun itu, alangkah indahnya kehidupan kita. Ini di antara menumbuhkan serta memupuk ikatan persaudaraan, ukhuwah itu, tali persaudaraan itu yang kokoh. Bila kita ada akan mewujudkan dalam komuniti kita tolong menolong, janganlah kita pecahkan tali persaudaraan, kasih sayang, persaudaraan dan kekeluargaan. Jadikan tempat hidup kita yang harmonis, kurangkan permusuhan dan dendam, dan disukai dan disayangi oleh sama manusia. Inilah manfaat dia tuan-tuan dan puan-puan. Kebaikan kalau kita mewujudkan suasana tolong-menolong itu, dan akhir sekali kita tahu orang yang suka tolong-menolong akan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kehidupannya akan dipermudahkan olehnya. Ini tak ada. Okey. Saya rasa video saya. Okey. I think Imran itu sekadar yang dapat saya kongsi untuk hari ini. Dan saya serahkan balik kepada moderator insya-Allah. Okay, alhamdulillah. Jazakallah khair. Terima kasih banyak-banyak kepada Haji Zahar tentang berkenaan tolong menolong dalam kebaikan. Konsep ta'awun tu sendiri sangat-sangat kita nampak bunyi ta'awun macam susahnya nak sebut kan. Tapi benda tu sangat simple. Macam saya boleh petik sharing Haji Zahar tadi, nak mengatakan punyalah simple kita nak buat kebaikan tu, even kita senyum dekat orang, kita bercakap sesuatu dengan raut wajah yang baik, raut wajah baik. Kadang-kadang kita rasa benda tu macam simple je. Macam contoh kita jumpa jiran kita kan, pagi-pagi kita jumpa jiran kita, lepas tu kita tegur, cakap apa khabar, dah makan ke belum. Kadang-kadang benda tu kita rasa simple, tapi mungkin jiran kita tu ada masalah, tapi kita punya teguran, kita punya raut wajah yang baik ke atas jiran kita tu telah membuatkan jiran kita tu rasa seronok kan, rasa happy. So maksudnya kita dah memberi satu mood yang baik untuk jiran kita tu kan. Sampailah dia punya, alhamdulillah, maksudnya nak jadikan cerita, maksudnya kita punya action yang simple tu pun dah membahagiakan contoh kawan-kawan kita, jiran kita macam tu kan. So jangan kita ambil remeh lah. Lepas tu bila kita bercerita tentang konsep berjiran ni, macam-macam kita boleh buat lah. Maksudnya kita kalau macam contoh macam Haji Zahar sendiri yang cakap dekat lokaliti kita orang tu sangat-sangat banyak program-program yang berkenaan tentang kerjasama dan tolong-menolong. Even saya sendiri pun saya terlibat secara langsung dengan Hilera Ampang. Memang sangat-sangat banyak program itu ada buat sunaton, ada buat kuliah Ustaz Amin bagi sendiri. Benda-benda macam tu kan kita rasa macam simple kan, tapi benda-benda macam tu yang mendatangkan kebaikan kepada orang lain semua. Dan saya juga nak petik yang pasal rahmatan lil alamin tu kan. Maksudnya bila kita duduk kita hidup dalam bermasyarakat,
Dan kalau macam contoh rahmatan alamin, maksudnya kita buat untuk semua orang. Tapi dia regardless lah kaum apa, bangsa apa, bukan kita buat, kita nak tolong orang Islam je, kita tolong juga orang-orang yang apa nama Muslim. Kadang-kadang benda macam tu orang cakap, yelah dakwah yang paling terbaik adalah dakwah melalui action kita, kan? Action law apa maksudnya dia menunjukkan lebih daripada kata-kata. Kita tunjuk akhlak yang baik, dan benda tu yang apa lebih membuatkan orang rasa suka, kan? Rasa suka dengan kita, rasa lebih tertarik dengan apa Islam, kan? Dulu saya macam ada skeptikal, macam contoh kalau anjing kan. Anjing tu ni rasa kita takut betul dengan anjing kan. Tapi sebenarnya kalau macam contoh anjing yang sakit, dia juga makhluk Allah kan. Maksudnya kalau kita boleh tolong, kita tak tahulah maksudnya kita tolong orang apa minta alihkan kalau dia sakit, kalau kita pergi rawat dia ke apa, tapi maksudnya rahmatan lil alamin, maksudnya kita punya konsep menolong ni sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas, insya-Allah. So ada apa-apa soalan daripada sahabat-sahabat kita dari lokaliti Negara Ampang, Sri Paris 2? Ada. Oh ada. Cik Hamzah. Cik Hamzah. Saya bukan operator. Saya bukan ada soalan, tapi saya nak sharing jugalah. Silakan. Okey, macam mana yang Tuan Haji Zahari bagi tahu tadi pasal seekor burung tadi yang buta, yang sakit tadi kan. Kawan dia bagi dia makan. Betul? Ya. Okay. Burung lain datang bagi dia makan, buat makanan untuk dia. Begitu juga kita ni dalam dalam kehidupan kita ni macam pokok-pokok, rumput-rumput, lalang-lalang. Siapa yang nak beri mereka air sekiranya musim kemarau? Memang dia pun tak boleh, dia tak akan dapat mencari air sendiri. Kita yang kena bagi dia air. Kita sedekahkan air, walaupun air sebotol mineral tu kita bawa, kita nampak lalang kat tepi dinding ni, kita bagilah lalang, juruslah air kat lalang tu atau rumput-rumput yang ada tu. Itu pun sebagai sebenarnya amal jariah kita, sedekah pada pokok-pokok tanaman-tanaman Allah. Dan lalang ni besok pun akan mendoakan kita ke akhirat besok. Sebab kebaikan kita lakukan pada makhluk-makhluk Allah di dunia ini. Itu sharing saya lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Bagus. Yang lain kalau ada yang nak share, silakan. Dia itulah macam apa Cik Hamzah cerita kan. Even kita dengan pokok pun kita boleh buat kebaikan dan boleh mendapat pahala. Benda yang simple je. Tak payahlah kita bersedekah. Bukan tak payah. Maksudnya tak adalah maksudnya kita skeptikalkan diri kita, maksudnya kalau aku nak buat baik aku kena ada harta yang banyak. Tak perlu. Maksudnya maksudnya kita buat benda kebaikan sikit je pun. Macam tadi macam simple je. Benda tu memang dapat pahala dengan kita. Dan kita dalam hidup masyarakat ni kan, maksudnya kita tak boleh hidup seorang-seorang. Maksudnya di masyarakat banyak sangat benda yang kita boleh buat kebaikan. Tolong menolong. Okey, terima kasih banyak Cik Hamzah. Sama-sama. Elok bawa kereta tu. Allah, tengah parking ni. Oh, tengah parking. Alhamdulillah. Okey. Apa Haji Zahar ada soalan dekat ruang chat ni? Apa dia soalan dia? Dia kata apa Cik Azizah, manusia mudah untuk ta'awun dalam amal kebaikan, tapi susah untuk ta'awun untuk cegah kemungkaran. Kata contoh, jika ada wanita yang tak tutup aurat ataupun lelaki yang merokok, tak solat Jumaat. Boleh berikan contoh bagaimana kita boleh ta'awun dalam mencegah kemungkaran? Okey. Soalan yang menarik. Okey. Ini adalah memang betul lah tu kan, bila kita nak buat baik ni mungkin sifat kita seorang Melayu mudah untuk kita lakukan dan juga bagi kita orang Melayu ni pula menyakitkan hati orang atau menyentuh hati orang ni adalah satu keberatan Tapi kalau rasanya kalau kita ambil pendekatan kalau kita ambil tadi tu Allah SWT kalau satu pun sebut ayat tu pun sebut al-ithmu wal udwan jauhkanlah diri dan janganlah kamu tolong menolong dalam benda yang bukan kemungkaran. Cuma tuan-tuan dan puan dalam kita pasal Allah SWT sebut pun amar ma'ruf nahi mungkar, ada ma'ruf dia, ada mungkar dia. Dua-dua tu tidak boleh dipisahkan untuk membina satu komuniti yang sehat dan sejahtera. Cuma dalam kita nahi mungkar ini yang penting because dalam konteks kalau kita tengok Rasulullah SAW dalam dia melakukan nahi mungkar itu penuh dengan kehikmahan.
Saya ni dulu zaman-zaman muda saya, bila saya diperkenalkan yalah, orang dapat benda baru kan. Islam ni nak nahi mungkar ni, bila ada peluangnya nak kata orang salah. Itu bukan cara dia. Dalam kita nahi mungkar itu ada langkah-langkah dia, ada kehimahan yang perlu kita gunakan, ada pendekatan yang boleh kita bawa, kerana ianya paling penting dalam nahi mungkar ini, apa hasil yang kita nak capai. Hasil dia adalah untuk orang tu kalau buat jahat, berhenti buat jahat. Betul tak? Bukannya kita rasa puas hati nak tegur orang, kita dah rasa bukan itu yang kita nak. Jadi cara pendekatan itu perlulah dalam pendekatan untuk kita mencegah dia. Mungkin pendekatan pertama kita kena kenal dia dulu, mendekati dia, dan juga mencari suasana-suasana yang boleh kita buka topik untuk nahi mungkar itu, memberikan nasihat dia tentang perkara yang kalau macam mana dia tinggalkan itu, apa manfaat dia, apa mudarat dia kalau dia berterusan buat. Jadi dalam konteks itu perlu kita amalkan dahulu. Bukannya kita terus nak menahi mungkar dengan kita akhirnya dia continue buat, dan yang lebih teruknya dia lebih buat dalam keadaan dia marah pada kita. Itu bukan itu yang kita nak hasilkan. Jadi saya setuju, dan saya pun sebut tadi tu, kita kena ada dalam nahi mungkar itu sebagai dalam tolong menolong, tapi pendekatan kita itu hendaklah menghasilkan, tujuan kita untuk menghasilkan agar seseorang itu meninggalkan apa yang mungkar itu, dan pendekatan kita kenalah dengan penuh kehimahan agar di akhirnya perjalanan kita dalam melakukan nahi mungkar itu, perkara yang mungkar itu ditinggalkan oleh mereka yang melakukannya. Wallahu a'lam. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Haji Zahar atas pencerahan. Maksudnya rasa kalau rasa dari segi teknik menegur lah kan. Maksudnya seni kita nak menegur secara hikmah, macam mana orang untuk rasa tak akan buat terus apa perkara yang mungkar tu kan, insyaAllah. So saya rasa sekarang dah 11.07 minit. Saya rasa kita dah boleh akhiri kita punya kuliah duha ni, insyaAllah. Lagi sekali ribuan terima kasih kepada Haji Zaharuddin Osman atas penerangan tentang tolong menolong dalam kebaikan ni. Konsep ta'awun kita yang memang sangat-sangat, bagi saya sangat jelas lah kan, bagi saya jelas, dan alhamdulillah cara untuk kita sama-sama untuk kita mengamalkan apa benda yang kita belajar pada hari ini dan sebarkan kepada orang lain. So sebelum kita akhiri, saya nak minta izin dan untuk kepada semua orang untuk kita ambil gambar beramai-ramai, boleh? Kalau buka kamera, nanti saya screenshot, boleh ke? Untuk kenang-kenangan, kenang-kenangan. Kita buka kamera, lepas tu kita snapshot sikit gambar, insyaAllah. 1, 2, 3. Alright. Okay. Dah insyaAllah. Okay. Terima kasih banyak kepada semua. Terima kasih banyak kepada Haji Zahar atas penyampaian. Terima kasih kepada Ikram Terwasa, kepada lokaliti yang lain, Sipulis 2, Hilara Ampang, Jelatik, Pasar Murni. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi 2 minggu 2 minggu ke seminggu? 2 minggu lagi. 2 minggu kan? 2 minggu lagi insyaAllah kita akan jumpa ke kuliah duha. InsyaAllah siri yang seterusnya insyaAllah. So terima kasih banyak. Nanti akan ada hebahan untuk siri online duha yang akan datang insyaAllah. So terima kasih semua, jaga diri elok-elok, stay safe. Nak pergi mana-mana jaga SOP, jaga diri dengan keluarga semua insyaAllah. Untuk Haji Zahar, terima kasih banyak Haji Zahar. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang insyaAllah. Okay, selamat. Okay, terima kasih. Okay, saya tutup majlis kita dengan tasbih, surah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Ni bawah ni. Terima kasih kepada penceramah dan moderator. Wah. Okay, Syamzah, elok-elok.